Allah Ta'ala wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati tuan pengerusi, yang saya hormati tuan imam, tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan umur, Allah kumpulkan kita di dalam rumah Allah, sama-sama kita menunaikan ibadah kepada Allah, sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan iman dan juga Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tajuk untuk malam ni adalah berkaitan dengan jihad, kelebihan jihad dan perkara-perkara yang berkaitan dengan jihad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Saff ayat 10 hingga 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, hendakkah kamu jika aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan, yang mana perniagaan itu akan menyelamatkan kamu daripada azab neraka yang sangat pedih. Allah ingin menunjukkan kepada kita satu perniagaan, bisnes, ataupun satu amalan yang jika kita buat dapat menyelamatkan kita daripada azab neraka yang sangat pedih. Apakah perniagaan itu? Yang pertama, Allah berfirman, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu adalah lebih baik jika kamu mengetahuinya. Surah As-Saff ayat 10-11. Ayat itu menjelaskan kepada kita bahawasanya jihad fi sabilillah adalah salah satu amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka Allah, yang boleh menyelamatkan seseorang daripada azab seksa yang sangat pedih. Selepas kita beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah kita berjihad fi sabilillah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Faqala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling utama? Maka baginda pun menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baginda ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Baginda ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Maka baginda pun menjawab, haji yang mabrur.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis itu menjelaskan 3 amalan yang paling utama untuk kita lakukan adalah beriman kepada Allah dan Rasul, jihad fi sabilillah, haji yang mabrur. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, daripada ayat Al-Quran dan hadis yang saya bacakan tadi, ia menyatakan tentang jihad fi sabilillah. Cuma kefahaman kita sekarang ni, apabila kita sebut jihad fi sabilillah, maka terdapatlah sebahagian daripada kalangan umat Islam yang mengatakan bahawa jihad fi sabilillah itu hanyalah perang semata-mata. Ada di kalangan manusia, bila kita sebut saja tentang jihad, maka dia kata jihad itu perang. Jihad tu perang, angkat senjata, lawan musuh. Itu baru betul jihad. Tuan-tuan, sebenarnya jihad bukan semata-mata berperang. Jihad mempunyai maksud yang sangat-sangat luas. Bukan perang semata-mata. Jadi kalaulah jihad itu perang semata-mata, maka sudah tentu kita ni tak layak untuk berjihad fisabilillah. Tak layak untuk mendapat pahala jihad fisabilillah. Nak angkat senjata pun tak pandai, pegang pistol pun tak reti, berkawat pun malas. Macam tu. Nak pergi perang apatah lagi. Jadi adakah kita ni tak layak untuk mendapat pahala jihad fisabilillah? Jika kita mengatakan jihad itu semata-mata perang, maka kita tak layak. Tapi kalau kita tengok pada tafsiran para ulama berkaitan dengan jihad, kita boleh tengok jihad pada maksud bahasanya adalah bersungguh-sungguh, daripada perkataan jahada. Jahada maksud dia apa? Sungguh-sungguh. Bukan perang pun. Bukan maksudnya perang. Jahada tu maksud dia sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh buat apa? Bersungguh-sungguh menghadapi kesusahan dan mengerah tenaga. Itu maksudnya jihad. Jahada. Bersungguh-sungguh. Kita kena susah, kita kena buat sesuatu, kita kena kerah tenaga. Itu maksudnya jahada, jihad. Dari sudut istilah pula, tafsiran para ulama antaranya Ibnu Hajar dan Imam Al-Buhuti antaranya mengatakan jihad itu terdapat 2 maksud. Jika dimaksudkan secara khusus, maka jihad itu adalah perang. Takrif jihad secara khusus, jihad itu perang, betul. Tapi kalau jihad secara umum, maka jihad itu meliputi pelbagai aspek. Contohnya jihad dari sudut harta, jihad dari sudut lisan, jihad melakukan amalan ibadah kepada Allah. Segala perbuatan yang kita buat kerana Allah, meninggikan agama Allah, menegakkan syariat Allah, maka ia disebut jihad. Tidak semestinya perang. Kita buat solat, itu juga jihad. Sebab apa jihad? Kita nak datang masjid ni bukan senang. Nak datang masjid ni kita kena sungguh-sungguh. Naik motor, naik kereta, kita kena lawan perasaan kita nak tengok TV tu. Lebih baik duduk rumah baring lagi bagus. Tapi kita lawan, jihad. Datang ke masjid, itu namanya jihad fisabilillah. Kita bangun solat subuh pagi-pagi pukul 5.30, pukul 6. Bukan senang nak bangun. Itu juga jihad tu. Itu juga merupakan jihad. Orang lain elok tidur berselimut, kita kena bangun, kena solat. Kita bangun melawan tidur tu. Bangun, solat,
jihad fisabilillah. Kita berpuasa, lawan nafsu makan, itu juga jihad. Itu juga dikira sebagai jihad. Tuan-tuan, takrif para ulama mengatakan jihad itu secara umum maksudnya bukanlah semata-mata perang, tapi merangkumi semua ibadah yang kita buat, semua perkara yang meninggikan agama dan syariat Allah, maka disebut jihad. Kita solat, kita tinggikan agama Allah tak? Ya. Kita puasa, kita menegakkan syariat Allah tak? Ya, kita tegakkan syariat. Maka kita berjihad ataupun tidak? Kita juga berjihad, tuan-tuan. Bukan senang nak datang masjid rumah Allah malam-malam pukul 8.30 ni. Lebih baik tidur. Tadi dah tertidur dah pun. Ni pun dah tertidur dah ni. Lawan. Lawan, datang masjid, lawan. Jihad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut antaranya yang menyatakan tentang jihad. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69 juga Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan Allah itu, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dalam kedua-dua ayat itu Allah menyatakan tentang jihad, jahada, wa man jahada, wallazina jahadu, jihad. Apa yang dimaksudkan dengan jihad dalam ayat-ayat itu? Kata Imam Ibn Katsir antaranya, maksud jihad itu adalah sesiapa yang beramal soleh. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berjihad, yakni melakukan amalan soleh, sesungguhnya dia hanyalah berjihad, melakukan amal untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Maka jihad dekat ayat itu dimaksudkan ataupun ditakrifkan sebagai amalan-amalan soleh. Surah Al-Ankabut ayat 6. Ayat itu bukanlah semata-mata menyatakan tentang perang, tapi Allah sebut tentang amalan-amalan soleh. Kalaulah jihad itu semata-mata perang, tuan-tuan, nescaya Nabi Nuh AS antara orang yang tidak pernah berjihad berperang. Nabi Nuh AS dia berjihad secara macam mana? Nabi Nuh berjihad secara dakwahnya. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Tuan-tuan boleh tengok surah Nuh ayat 5 hingga 8. Apa yang kaum dia buat ketika mana Nabi Nuh AS menyeru dakwah kepada kaum dia. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang untuk menyembah kamu ya Allah. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Dan tak ada siapa pun yang dengar, tak ada siapa pun yang ikut. Apa yang mereka buat? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kata Nabi Nuh, setiap kali aku berdakwah menyampaikan agama, aku menyeru untuk masuk Islam, beriman pada Allah, apa yang umat kaum dia buat? Dia ambil jari, dia masuk dalam telinga. Kaum dia buat. Nabi Nuh kata, jom kita beriman pada Allah, serulah kepada tauhid kepada Allah. Kaum dia buat apa? Dia tutup telinga, depan-depan mata. Cuba bayangkan, masa saya tengah bercakap ni, tuan-tuan tutup telinga macam tu. Balik aku. Balik lagi bagus. Tutup telinga, baik balik. Tapi Nabi Nuh tak pernah berputus asa.
Bukan tutup telinga saja tuan-tuan. Apa yang dia buat? Wastaghshaw siyabahum. Dia angkat baju dia. Sampai macam tu sekali dia buat. Hasilnya apa? Hasilnya hanya 80 lebih kaum Nabi Nuh AS yang mengikut dakwah Nabi Nuh selama 950 tahun. Sebab apa? Kaum dia tak nak dengar. Dia tutup telinga. Dia tutup telinga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Nuh dia punya jihad dalam menyampaikan dakwah kepada kaum dia. Dia tak berperang pun. Dia tak angkat senjata. Tapi dia kena lawan dengan kaum dia untuk menyampaikan dakwah iman kepada Allah. Itulah maksud jihad. Jadi jihad bukanlah semata-mata perang, tapi jihad itu merangkumi maksud yang sangat luas. Dan secara umumnya kita beriman dan beramal soleh ini, beribadah kepada Allah juga dikira sebagai jihad fi sabilillah. Maka kita datang ke rumah Allah penat-penat ni, kita juga jihad. Kita pergi kerja pun dikira jihad. Kita pergi belajar, pergi sekolah pun dikira jihad. Kita buat kerja rumah pun dikira jihad. Tuan-tuan, para ulama juga mengatakan jihad itu ada bahagian-bahagian dia, terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertama, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Nafsu ni dia ada dalam diri. Dia ada dalam diri setiap manusia. Jadi kita kena lawan nafsu dan keinginan yang ada dalam diri tu. Macam yang saya sebut tadi, kita nafsu makan, kita kena lawan, kita kena tahan. Masa bulan puasa, bulan Ramadan, kita kena tahan nafsu makan. Waktu subuh kita kena tahan nafsu untuk tidur. Kita kena bangun untuk solat subuh. Jihad melawan hawa nafsu. Manakala jihad yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan. Dua makhluk ni adalah dua makhluk yang berbeza. Nafsu dan juga syaitan. Dua benda ni lain, dia tak sama. Dia tak sama. Nafsu ni lain, syaitan ni lain. Sebab tu bulan Ramadan, nafsu, syaitan diikat. Tapi masih ada lagi yang melakukan dosa-dosa dan kemungkaran pada bulan Ramadan. Maka ramailah mempersoalkan dan mengatakan bahawasanya syaitan tak diikat pun sebab dia buat jahat. Adakah syaitan ni sebenarnya tidak diikat? Nabi sebut dengan jelas dalam hadisnya, syaitan itu dibelenggu. Maka yang buat jahat waktu bulan Ramadan tu siapa yang buat? Nafsu yang buat. Nafsu yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Syaitan tidak bersalah dalam hal ini. Syaitan tak berdosa waktu itulah. Waktu tu syaitan tak bersalah. Waktu bulan Ramadan yang salah siapa? Diri sendiri, nafsu tu. Syaitan tak ada, tapi dia tetap buat jahat. Itu maksudnya nafsu dia sendiri. Tugas syaitan dia buat apa? Bila nafsu tu dia nak buat jahat, syaitan ni tinggal tambah lauk je. Dia tinggal cocok je. Pergilah buat. Tu syaitan. Nafsu ni rasa macam nak buat jahat lah. Syaitan dia cocok lagi. Jom kita buat sama-sama. Tu kerja syaitan. Itu kerja syaitan. Dia penambah rasa. Kalau tiba-tiba rasa nak curi selipar, syaitan akan datang. Jom kita curi. Kau ambil satu, aku ambil satu. Itu kerja syaitan. Dia cocok jarum. Apa beza nafsu dan juga syaitan? Nafsu ni akan mendorong kita untuk melakukan satu kejahatan tu sampai kita buat. Dia akan fokus pada satu kejahatan. Kalaulah kata kita nak berzina, nafsu ni akan fokus sampai kita berzina betul.
sampai jadi betul, itulah nafsu. Tapi kalau syaitan punya lain. Syaitan punya strategi lain. Kalau dia tak suruh kita buat benda ni, tak berjaya, kita tak buat, dia suruh kita buat benda lain. Mula-mula dia suruh, kau pergilah curi selipar kat luar tu. Kita tengok selipar tak cantik lah, tak nak lah. Kalau macam tu kita curi pula duit dekat dalam. Dia suruh buat benda lain. Itu syaitan. Nafsu tidak. Nafsu dia akan suruh satu benda je, sampai kita buat benda tu. Itu nafsu. Syaitan dia berubah-ubah, kejap situ, kejap ni, kejap sana, kejap sini. Syaitan punya lagi bijak. Syaitan lagi bijak buat jahat. Itu beza antara nafsu dan juga syaitan. Jadi kita kena lawan dua benda ni. Jihad melawan nafsu, jihad melawan syaitan. Kalau dua-dua ni bergabung, dia agak susah sikit. Kadang-kadang ada orang dia berjaya lawan nafsu, tapi dia tak berjaya lawan syaitan. Kadang-kadang ada orang tu berjaya lawan syaitan, tapi dia tak berjaya dengan nafsu dia. Dia kalah dengan nafsu dia. Dan ada orang tu dia tewas dengan dua-dua sekali. Jadi dua benda ni, dua makhluk ni berbeza. Nafsu pun kita kena lawan, syaitan pun kita kena lawan. Itu namanya jihad. Itu pahala jihad kita dapat tu. Dapat lawan dua makhluk ni pun dah dikira jihad. Okey, itu dua. Tiga, jihad melawan penyelewengan. Jihad melawan penyelewengan. Contohnya apa? Ajaran-ajaran sesat. Itu juga kita punya jihad. Kita kena lawan penyelewengan seperti itu. Ajaran sesat di Malaysia ni banyak. Tak perlu saya sebut ayah pin semua tu. Banyak sangat. Ayah pin pun dah tak ada. Rasul Kahar pun dah bertaubat agaknya. Itu ajaran sesat. Ismail Kasim masih lagi tersebar di Malaysia ni. Ismail Kasim di Negeri Sembilan pun ada. Port Dickson pun ada Ismail Kasim ni. Baik mengaku siapa Ismail kat sini. Ismail tu ada, tapi dia bukanlah Ismail Kasim. Ismail Kasim ni lain orangnya. Ismail Kasim ni dia punya perwatakan dia macam Tok Guru, pakai jubah, pakai serban. Memang sebiji. Kalau tengok ini memang Tok Guru alim ni, Ismail Kasim. Tapi dia punya ajaran sampaikan suami isteri bercerai. Isteri cerai dengan suami, tinggalkan suami dia semata-mata nak ikut Ismail Kasim punya ajaran. Ada kes seperti itu. Itu ajaran-ajaran sesat yang kita perlu lawan. Kita perlu jihad lawan dengan Ismail Kasim punya ajaran ni. Ada dekat polisi ni. Jangan terpengaruh sudah. Itu ajaran sesat. Manakala penyelewengan ataupun pemikiran-pemikiran yang sesat ini juga banyak. Contohnya apa? Contoh pemikiran-pemikiran yang mana disandarkan, nama dia letak Islam hujung dia, disandarkan kepada Islam atas nama kemodenan, progresif dia kata. Tapi hakikatnya ia melanggar prinsip-prinsip dan hukum-hukum syarak. Dia menyeru kepada pentafsiran semula Al-Quran, kebebasan beragama, kesaksamaan gender dan sebagainya. Contohnya apa? Islam liberal. Dia nama dia Islam, tapi ada liberal hujung dia. Sisters in Islam. Ada Islam, dia sebut Islam tu, Sisters in Islam. Islam liberal. Ada perkataan Islam tu, tapi fahaman dia liberal. Saya boleh bagi contoh. Liberal dalam akidah, contoh dia di Malaysia ni ada satu pertubuhan yang dipanggil sebagai IFC. Singkatan dia IFC, bukan KFC, IFC, Interfaith Commission. Interfaith Commission, IFC. Yang mana ini antara gerakan liberal yang pernah ditubuhkan di Malaysia.
dan gerakan ini masih lagi wujud. Apa fungsi dia? Badan ini berfungsi seperti sebuah mahkamah. Dia macam mahkamah lah. Dia macam memperjuangkan hak. Dia memperjuangkan kebenaran. Berkaitan apa? Berkaitan agama-agama yang ada di Malaysia ni. Dan mereka juga berfungsi sebagai Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Atas nama hak asasi itulah liberal ini bergerak. Mereka ni berfahaman liberal sebenarnya. IFC, Interfaith Commission di Malaysia, pernah ditubuhkan. Dan ada beberapa cadangan yang dia buat dalam cadangan memorandum dia. Antaranya apa? Dia sebut orang Islam hendaklah diberi hak murtad tanpa memohon ke mahkamah syariah. Itu pertama. Sebelum ni, sekarang ni, kita sebagai orang Islam tidak dibenarkan untuk murtad sebenarnya. Kalau ikut undang-undang syariah memang tak boleh murtad. Tapi geng-geng ni, liberal ni, dia minta apa? Supaya orang Islam pun boleh murtad tanpa memohon di mahkamah syariah. Kita punya undang-undang sekarang tidak membenarkan orang Islam murtad secara sewenang-wenangnya. Tak boleh. Kalau mohon mesti tak dapat punya. Kalau mohon dekat mahkamah syariah untuk murtad, memang confirm boleh jadi tak dapat. Jadi diorang ni tuntut supaya apa? Supaya ia dipermudahkan. Tak perlu pergi mahkamah syariah, pergi je mahkamah sivil, confirm boleh lulus punya murtad tu. Itu nama dia apa? Hak asasi manusia. Dia kata apa? Itu hak dia. Logik tak? Logik. Bahaya tak pemikiran ni? Sangat bahaya. Dia memperjuangkan perkara itu atas nama hak asasi manusia. Itu hak dia nak pilih agama apa. Terpulanglah dia nak keluar kena apa ke. Kalau pergi dekat sivil, confirm menang punya. Tapi Malaysia ni alhamdulillah, undang-undang masih lagi kuat. Agama menjadi agama Islam yang masih nombor 1. Jadi benda ni masih belum terlaksana. Semoga tidak terlaksana. Kalau jadi benda ni, kita okey lagi lah. Anak-anak muda, remaja, anak-anak cucu kita nanti, bila dia dah besar, dia akan rasa bebas. Jadi bila nak murtad, senang. Itu satu. Dua, dia minta apa lagi? Seorang anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Islam, tidak semestinya anak tu terus Islam. Kalau sekarang ni, anak kita, ayah Islam, mak Islam, anak automatik Islam. Tapi dia ni minta tak semestinya Islam anak tu, biar anak tu pilih sendiri. Alasan dia apa? Hak asasi manusia. Suka hati budak tu lah. Logik tak logik? Logik. Logik. Kalau ikut logik akal, logik sangat. Memang logik. Tuan-tuan, dua. Lagi apa antara dia minta? Tidak perlu dicatat perkataan Islam dalam kad pengenalan. Kad pengenalan kita semua ada perkataan Islam bawah tu. Tapi dia minta tolong buang. Jadi orang tak tahu kita agama apa. Supaya apa? Supaya mudahlah nak keluar agama. Nama Muhammad, tapi bawah tu tak tahu agama apa. Sebab tak ada Islam bawah tu. Itu yang dia minta. Nampak macam simple. Alah ustaz, buang je lah masalah dia. Tak. Bukan isu buang tak buang, tapi isu dia, kita tak tahu yang dia ni boleh sewenang-wenangnya keluar Islam. Itu je. Nama Islam, tapi agama dia apa sebenarnya? Yang itu yang dia orang nak sebenarnya. Lagi apa? Antara yang dia minta apa? Kerajaan hendaklah menyediakan dana yang mencukupi untuk membina rumah-rumah agama orang bukan Islam, sama dengan kerajaan bagi pada masjid-masjid. Dia minta kerajaan supaya bagi sama rata. Kalau bagi masjid 1 juta,
Bagi dekat kuil pun 1 juta, gereja 1 juta, kelokong pun 1 juta. Adil tak adil? Tak adil. Tapi mereka menuntut hak apa? Sama rata. Ini hak sama rata. Jadi kalau kerajaan setuju benda ni, habis. Dia minta. Sepatutnya Islam patut dapat lebih. Sebab apa? Rumah agama Islam lagi ramai, lagi banyak. Masjid-masjid banyak berbanding kuil, berbanding tokong. Takkan nak bagi sama, mestilah ada berbeza dia. Tapi kalau dia bagi sama, itu dah nampaklah kesan-kesan liberal tu. Nampak kesan liberal tu. Tu antara dia. Lagi apa? Bible boleh disebarkan secara umum. Bible dalam bahasa Melayu. Sekarang tak boleh. Tapi dia kata kita bagi je lah. Bukan apa pun. Bukan apa pun. Kata dia bukan apa pun. Biarlah orang baca. Tak boleh. Orang yang kuat kefahaman agama dia, kalau dia baca, dia takkan terganggu akidah dia. Tapi kalau budak-budak sekolah baca, sekolah rendah, budak sekolah menengah, bila dia baca Bible dalam bahasa Melayu, dia akan, kalau akidah dia goyang, dia akan percaya Bible tu. Permintaan ni sangat berat. Lagi apa? Macam-macam. Contohnya, pelajaran agama bukan Islam diminta untuk diajar di semua sekolah. Sekarang yang ada dekat sekolah pendidikan Islam, tapi dia nak minta lepas ni pendidikan Buddha, pendidikan Hindu, pendidikan Kristian. Sekarang ni pendidikan Islam untuk orang Islam, yang bukan Islam pendidikan civic. Tapi dia minta, apa salahnya dia belajar Buddha dekat situ? Nampak macam okey. Tapi sebenarnya Malaysia ni ada undang-undang yang mempertahankan agama Islam. Okey, last dia minta apa? Dia minta supaya padri-padri boleh masuk TV. Tok Sami boleh ceramah dalam TV. Lepas ni kita dengar forum perdana hal ehwal Hindu, hal ehwal Kristian, forum perdana hal ehwal Islam yang ada sekarang ni. Kita buka je TV 1, ceramah agama. Buka TV 2, ceramah agama. Sampailah mana-mana TV agama Islam kita boleh ceramah. Tapi agama lain tak boleh sekarang ni. Tapi dia minta, apa salahnya kita kasih adil lah. Tak adil lah macam ni. Kenapa Islam je boleh, orang agama lain tak boleh? Tak adil lah macam ni. Kita ajar Hindu pula dekat TV. Yang itu dia minta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara perkara-perkara yang dia mohon untuk dilaksanakan di Malaysia. Bukan negara lain ni, Malaysia. Kita sedar tak sedar, perkara itu sebenarnya pernah dituntut. Dan dia takkan putus asa. Dia tak dapat semua, dia dapat satu pun jadilah. Dia dapat satu pun jadilah. Dapat dua pun jadilah. Yang penting sikit-sikit dia minta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka semua perkara tu kita nampak apa dia? Penubuhan IFC ni hanyalah meletakkan supaya apa? Semua agama ni nampak sama. Sebenarnya agama ni lain. Agama Islam adalah agama yang tinggi, tak sama dengan agama lain. Tapi liberal punya fahaman, dia nak tengok agama semua ni sama. Tak ada beza. Semua agama ni sama. Itu liberal nama dia. Tuan-tuan jangan keliru dengan penyataan seperti itu. Semua agama ni sama, semua baik, semua. Tak ada agama yang mengajar kejahatan. Betul, memang semua baik, tapi tak sama dengan Islam. Takkan sama. Kalau dia kata semua sama, itu liberal.
Itu antara fahaman yang liberal. Maka tuan-tuan, anak-anak muda, remaja sekarang ni yang banyak terdedah dengan fahaman-fahaman seperti ni. Kita yang dah berumur ni, tuan-tuan lah, saya belum ni, yang dah agak-agak berumur ni, dah dewasa ni, boleh fikir lagi dengan waras. Tapi budak-budak universiti, budak-budak college, mereka ni nakkan kebebasan. Mereka ni suka pada kebebasan. Mereka suka pada keseronokan. Keseronokan, yang tu dia orang suka. Sebenarnya tak perlu yang susah-susah pun. Dia buat satu, apa-apa saja yang boleh merasakan, alah benda tu baik, alah apa salahnya dia buat, alah apa salahnya, sikit-sikit je boleh lah. Yang sikit-sikit tu yang tak boleh. Alah nak buat itu pun tak boleh, bagi je lah, apa masalahnya. Perkataan itu yang bahaya sebenarnya. Perkataan yang seperti itu bahaya. Alah apa masalahnya kalau kita buat konsert, bukan lama pun, sejam je. Buat konsert sejam je pun tak ada efek lah 24 jam tu. Yang sejam tu ada efek sebenarnya. Tuan-tuan, sikit je, bukan banyak pun, kadang-kadang je, setahun sekali. Itu namanya pemikiran liberal. Dia cuba untuk memasukkan perkara-perkara hiburan, dan lama-lama perkara tu akan nampak jadi biasa je. Alah biasalah tu, alah biasalah tu. Dia bila dah kata biasalah tu, yang itu jadi bahaya tu. Maksudnya apa? Dia dah berjaya menguasai pemikiran umat Islam sekarang. Budak-budak remaja sekarang dia akan kata apa? Alah biasalah ustaz, benda tu pun nak berkira ke? Alah biasalah tu. Contohnya apa? Bab zina, contohnya saya sebut contoh. Alah ustaz, biasalah tu, couple berzina ni biasa je. Siapa yang tak pernah berzina ni rasa macam pelik lah ustaz. Dia kata macam tu. Ada, saya pernah dengar. Saya pernah dengar, telinga saya sendiri. Siapa yang tak pernah berzina tu, dia kata itu tak cukup power lah. Budak-budak sekarang, bahaya tak bahaya? Sangat. Biasalah tu, biasalah tu. Yang itu yang kita tak nak tu. Tuan-tuan, maknanya apa? Pemikiran liberal itu semakin lama dia semakin berjaya, dan dia telah mengaburi kita punya pemikiran, dan lama-lama dia akan jadi terbiasa. Bila dah terbiasa, dia akan jadi tak anggap benda tu salah. Sebenarnya benda tu dosa. Sebenarnya benda tu dosa. Tuan-tuan boleh tengok dekat media sosial, banyak bersepah-sepah budak-budak sekarang. Bila komen, contoh ada gambar peluk-peluk lelaki perempuan, peluk-peluk lelaki perempuan, maka budak-budak remaja ni komen lah, main TikTok, main Instagram ni. Alah biasalah tu dia je, yang kita ni tak payahlah sibuk-sibuk. No, itu bukan biasa, itu luar biasa. Banyak nak cakap tu sebenarnya, tapi sikit-sikit dah lah kan, sampai pukul 10 pula kan. Tuan-tuan boleh fikir, dan kita boleh nampak sebenarnya perkara tu bila dah jadi kebiasaan, maka dia tidak dianggap sebagai satu dosa. Itu jadi perkara yang sangat berat. Itu dalam bab akidah. Manakala dalam bab syariah pun ada dia minta. Antaranya apa? Dia minta sama rata dalam sudut wasiat, dalam bab pembahagian harta. Lelaki mesti sama dengan perempuan. Kenapa perempuan dapat sikit, lelaki dapat banyak? Kita kena bagi sama rata. Sedangkan Al-Quran dah sebut lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Dia nak lawan Al-Quran. Dia kata kenapa bagi lain, kita kena sama? Tak adil.
Logik akal memang tak adil. Tapi kita Islam ni bukan berdasarkan logik akal. Islam tidak berdasarkan pada logik akal. Tu kita kena faham. Kalau berdasarkan logik akal, memang tak adil benda tu. Itu yang jadi liberal nama dia. Kita kena sama rata, lelaki 2, perempuan pun 2. Kalau perempuan dapat 1, lelaki pun dapat 1. Jangan nak lain-lain. Tu okey lagi lah. Dia minta apa? Dia minta kalau lelaki boleh kahwin ramai, perempuan pun boleh kahwin ramai. Baru adil. Hancur kalau macam ni. Rosak agama kalau macam ni. Itu namanya liberal, tuan-tuan. Yang mana pemikiran liberal tu dah semakin berleluasa sekarang. Jadi tuan-tuan, kita boleh perhatikan anak-anak, cucu-cucu kita, keluarga kita yang terdekat. Kalau ada je yang macam tu, kita tegurlah awal-awal. Tegur, insya-Allah kita perbaiki. Jadi tuan-tuan, itu baru liberal tu. Nanti kita sambung lagi minggu akan datang. Ada yang sekularisme ada yang berfikiran barat ada, dan macam-macam lagi pemikiran yang yang sedang diserapkan di kalangan pemikiran umat Islam. Yang sedang, bukan akan, sedang, dan telah terpengaruh pun. Jadi tuan-tuan, nanti kita sambung insya-Allah minggu akan datang berkaitan dengan jihad. Kita kena jihad lawan pemikiran-pemikiran seperti itu. Selain daripada jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, lawan pemikiran-pemikiran liberal ni pun kita kena jihad juga. Kita tak boleh kata tak apalah ustaz, liberal sikit je pun. Sikit je pun ustaz, itu pun berkira ke? Saya tak berkira. Kita tak boleh berkira dalam bab-bab agama ni. Tak boleh mengaku kalah. Kita tak boleh rendahkan Islam. Tak boleh. Tuan-tuan, nanti kita sambung insya-Allah pada masa akan datang. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang daripada saya sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.